Nama saya Muhammad Hafiz bin Adam, KSD 2006010117. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. My name is Muhammad Dani Fikri bin Kamrul Zaman. My number matric is KSD 2006-01015. Pengenalan sistem kehakiman di Malaysia terdiri dari mahkamah-mahkamah yang telah ditubuhkan dan hakim-hakim dilantik untuk mengendalikan mahkamah-mahkamah tersebut. Sistem mahkamah di Malaysia mempunyai ciri yang agak sama dengan apa yang ada di England dan juga dengan Commonwealth yang lain. Perbezaan nyata akan dapat dilihat dari segi bidang kuasa dan kelayakan hakim yang dilantik untuk mengendalikan mahkamah-mahkamah tersebut. Bidang kuasa mahkamah-mahkamah rendah seperti mahkamah penghulu, mahkamah magistrat dan mahkamah seksyen seperti yang diperuntukkan oleh Aktah Mahkamah Rendah 1948. Selepas itu, kita akan melihat kepada mahkamah tinggi dan bidang kuasanya yang didapati dari Aktah Mahkamah Kehakiman 1964. Mahkamah-mahkamah rendah. Mahkamah-mahkamah rendah dikawal oleh Aktah Mahkamah Rendah 1948. Akta ini memperincikan bidang kuasa setiap mahkamah dan siapa yang layak menjadi hakimnya. Sebelum itu, melihat kepada mahkamah penghulu, kita akan melihat kepada pelantikan jaksa pendamai dan tugas-tugasnya. Jaksa pendamai menurut Seksyen 98-1 Aktah Mahkamah Rendah 1948 yang di-Pertuan Agong melalui waran boleh melantik mana-mana orang yang beliau rasakan sesuai untuk menjadi jaksa pendamai untuk wilayah persekutuan dengan cara yang sama menarik balik pelantikan itu. Pihak berkuasa negeri boleh melantik bagi negeri-negeri yang lain. Pelantikan dan penarikan itu hendaklah diberitahukan dalam Gazette atau Warta. Seorang jaksa pendamai mempunyai kuasa dan boleh melaksanakan kuasa tersebut di negeri di mana dia dilantik, dan kuasa tersebut hendaklah tidak melebihi seorang magistrat kelas kedua seperti yang diberikan oleh mana-mana undang-undang bertulis. Seorang jaksa pendamai dalam menjalankan tugasnya adalah dianggap sebagai penjawat awam mengikut makna yang terkandung dalam Kanun Kesesaan dan Akta Perlindungan Kuasa Awam 1948. Penghulu dan Mahkamah Penghulu. Penghulu ialah seorang yang diberi kuasa untuk mengadakan sidang mahkamah dan ini termasuk seorang pengawal, penolong pengawal dan penolong penghulu. Mahkamah penghulu boleh mendengar dan menentukan prosiding awal dari jenis sivil yang mana preemptif berhasrat menuntut hutang atau mendapat wang yang ditentukan banyaknya dengan atau tanpa bunga tidak lebih dari RM50. Pihak-pihak terlibat mestilah bangsa Asia yang bercakap atau faham bahasa Melayu. Dari segi bidang kuasa jenayah pula, Mahkamah Penghulu terhad kepada jenayah kecil yang khusus yang dinyatakan dalam kuasanya dan boleh menghukum dengan denda tidak lebih daripada yang diperuntukkan di bawah Seksyen 96 iaitu RM25 sahaja.
Seseorang yang didakwa di Mahkamah Penghulu boleh memilih untuk dibicarakan di Mahkamah Magistrat dan boleh memberitahu penghulu sebelum pembicaraannya dimulakan akan haknya itu. Magistrat dan Mahkamah Magistrat. Magistrat dibahagi kepada magistrat kelas pertama dan magistrat kelas kedua. Yang di-Pertuan Agong di atas syur Ketua Hakim boleh melantik mana-mana orang yang sesuai dan layak untuk menjadi magistrat kelas pertama bagi wilayah persekutuan. Negeri-negeri lain, pelantikan dibuat oleh pihak berkuasa negeri di atas syur Ketua Hakim. Magistrat kelas pertama terdiri dari mereka yang dilantik ke jawatan tersebut dan mereka terdiri daripada pegawai perkhidmatan, kehakiman dan perundangan persekutuan. Jawatan yang disenaraikan dalam jadual 4 iaitu Ad Officio Magistrat kelas pertama dan kedua bagi wilayah persekutuan dan negeri-negeri yang lain adalah hak yang di-Pertuan Agong untuk membatal, meminda atau menambah jawatan dalam jadual 4 itu melalui notis dalam Warta Kerajaan. Magistrat kelas pertama. Magistrat kelas kedua juga dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dari mana-mana orang yang layak dan sesuai bagi wilayah persekutuan dan bagi negeri-negeri lain. Pelantikan dibuat oleh pihak berkuasa negeri. Magistrat kelas pertama dan kedua mempunyai hak bersidang dalam mana-mana mahkamah magistrat mengikut had-had kuasa masing-masing dan mengikut undang-undang bertulis. Penubuhan Mahkamah Magistrat. Mahkamah Magistrat boleh ditubuh oleh Yang di-Pertuan Agong melalui perintah. Baginda rasakan sesuai dan mempunyai kuasa seperti yang baginda rasakan sesuai menurut bidang kuasa tempatannya. Tertaluk kepada Akta 92 ini dan mana-mana undang-undang bertulis. Bidang kuasa mendengar dan memutuskan kes-kes sivil dan jenayah atau apa-apa perkara yang timbul dalam had bidang kuasa tempatannya, atau jika tidak, bidang kuasa tempatan telah diputuskan. Bidang kuasa tempatan mahkamah tinggi yang berkaitan tempat letaknya sesebuah mahkamah magistrat ditentukan oleh ketua hakim, tetapi jika tidak keperluan ia boleh diadakan di tempat lain dalam had limit bidang kuasanya. Kuasa-kuasa am dan bidang kuasa mahkamah magistrat. Mahkamah magistrat yang telah ditubuhkan di bawah akta ini adalah disifatkan sebagai mahkamah magistrat kelas pertama, mempunyai kuasa-kuasa dan bidang kuasa yang diberikan ke atas seorang magistrat kelas pertama. Undang-undang bertulis yang lain dan magistrat dari mana-mana kelas dalam had limit tempatan di mana mahkamah itu terletak boleh menjalankan kuasanya. Magistrat kelas kedua tidak dibenarkan menjalankan siasatan permulaan atau meneruskan perbicaraan ke akhir dan memutuskan mana-mana perkara yang bukan dalam bidang kuasa yang diberikan kepadanya oleh Seksyen 88 atau Seksyen 92 Akta itu atau mana-mana undang-undang bertulis yang lain. Seorang magistrat juga mempunyai kuasa untuk menandatangani perintah saman, wirid, waran atau proses yang lain sama ada sivil atau jenayah mengikut had-had bidang kuasa tempatan di mana mahkamah itu terletak. Kekompetanan magistrat itu untuk mendengar dan memutuskan perkara yang disaman dengan perintah saman, wirid, waran dan sebagainya. Magistrat juga mempunyai kuasa mengeluarkan perintah interlokutori atau interim.
dan tidak melibatkan pembicaraan terbenar dan tanpa menjejas keluasan perintah itu terhadap perintah penangguhan, tahanan, jaminan, pelaksanaan kehakiman dan dekri dan perpindahan prosiding ke Mahkamah Seksyen. Bidang kuasa jenayah. Magistrat kelas pertama boleh membicarakan kes-kes yang melibatkan kesalahan yang tempoh penjara maksimumnya tidak melebihi 10 tahun atau denda sahaja dan kesalahan di bawah Seksyen 392 dan 347 Kanun Siasaan. Seksyen 392 Kanun Siasaan ialah mengenai hukuman orang yang didapati bersalah kerana merompak, di mana jika sabit kesalahan hukumannya ialah penjara 10 tahun dan boleh juga dikenakan denda, dan jika rompakan itu dilakukan antara matahari masuk dan matahari terbit, maka tempoh penjara itu bolehlah dilanjut sehingga 14 tahun dan boleh juga dikenakan denda atau sebat. Seksyen 457 Kanun Kesiasaan ialah mengenai pencerobohan rumah dengan bersembunyi pada waktu malam bagi maksud melakukan kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 5 tahun dan boleh juga dikenakan denda, dan jika kesalahan yang hendak dilakukan itu ialah mencuri, maka hukumannya boleh dilanjutkan ke 14 tahun. Mahkamah Magistrat juga mendengar rayuan dari Mahkamah Penghulu, dan jika difikirkan ada sebab yang cukup untuk campur tangan, Mahkamah Magistrat boleh menolak rayuan tersebut. A. Dalam rayuan terhadap suatu sabitan mengakas keputusan dan hukuman dan membebaskan dan melepaskan perayu. Perayu dibicara semula, mengubah keputusan dan membuat perintah yang difikirkan. B. Dalam rayuan terhadap hukuman mengurang, mengubah tetapi tidak boleh menambah. Magistrat kelas pertama boleh meluluskan apa-apa hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang tidak melebihi. Pengenalan kepada sistem perundangan di Malaysia. A. 5 tahun penjara. B. Denda sebanyak RM10,000. C. Sebat sehingga 12 kali. D. Mana-mana gabungan di atas. Kecuali dalam situasi di mana terdapat kuasa untuk menjatuhkan hukuman yang melebihi bidang kuasanya, itu diberikan oleh mana-mana undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Magistrat juga boleh dijatuhkan hukuman yang lebih dari yang diperuntukkan di bawah Seksyen 1 jika kes itu melibatkan sabitan terdahulu atau latar belakang bersalah dengan memberi sebab-sebab kenapa beliau berbuat demikian. Bagi magistrat kelas kedua, beliau boleh membicarakan kesalahan-kesalahan yang tempoh penjaranya tidak lebih dari 12 bulan atau denda sahaja, kecuali dalam kes di mana jika kes berkesudahan dengan suatu sabitan dan magistrat tersebut tiada bidang kuasa untuk menjatuhkan hukuman, maka hendaklah dia mengambil langkah-langkah untuk menangguhkan kes untuk dibicarakan oleh magistrat kelas pertama. Walau bagaimanapun, dari segi kekompetanan menghukum, magistrat kelas kedua hanya boleh menjatuhkan hukuman berikut. A. Yang dibenarkan oleh undang-undang dan tidak lebih daripada 6 bulan penjara. B. Denda tidak lebih RM1,000. C. Gabungan kedua-kedua di atas. Bidang kuasa sivil. Mahkamah Magistrat kelas pertama
mempunyai bidang kuasa mendengar dan memutus semua tindakan sibil yang jumlah dalam pertikaian tidak melebihi RM25,000. Ia juga boleh mendengar rayuan dari mahkamah penghulu dan membuat perintah yang dirasakan perlu dan sesuai. Mahkamah Majistret kelas kedua pula mempunyai bidang kuasa terhadap tindakan-tindakan sibil dan guaman yang menuntut hutang dengan atau tanpa bunga tidak lebih dari RM3,000. Adalah diperuntukkan juga bahawa pemakaian Seksyen 65(3) dan (4) dan bagaimanapun peruntukan ini tidak menghalang pelantikan seseorang Seksyen 66 hingga 70. Seksyen 72 ke 74 adalah terpakai mutandis kepada Mahkamah Majistret dengan syarat perkataan dalam Seksyen 73(B) hendaklah dibaca sebagai 25,000 menggantikan perkataan 250,000. Mahkamah Session, penubuhan dan wilayah bidang kuasa Mahkamah Session. Penubuhan Mahkamah Session boleh dibuat yang di-Pertuan Agong melalui perintah. Seberapa banyak yang baginda rasakan perlu dan sesuai dengan kuasanya sekali. Mahkamah Session mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutus mana-mana kes sibil dan jenayah atau perkara yang timbul dalam had bidang kuasa tempatan yang telah diberikan kepada atau jika tiada had bidang kuasa tempatan itu dinyatakan. Apa-apa perkara yang terjadi dalam bidang kuasa tempatan Mahkamah Tinggi yang berkaitan. Setiap Mahkamah Session adalah diketuai oleh seorang hakim Mahkamah Session yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas usul Hakim Besar. Kelayakan hakim. Seorang hakim Mahkamah Session hendaklah dilantik dari ahli perkhidmatan kehakiman dan perundangan persekutuan. Walau bagaimanapun, peruntukan ini tidak menghalang pelantikan seseorang yang bertindak secara sementara. Bidang kuasa jenayah. Mahkamah Session boleh membicarakan semula kesalahan-kesalahan jenayah kecuali yang boleh membawa hukuman mati. Dari segi hukuman, ia boleh menjatuhkan hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang selain dari hukuman mati. Bidang kuasa sivil. Menurut Seksyen 65(1)(a) Akta Mahkamah Rendah 1948, Mahkamah Session mempunyai bidang kuasa tidak terhad atas kes-kes sivil yang melibatkan kemalangan kenderaan motor tuan rumah dan penyewa dan distrust, dan kurungan B mempunyai bidang kuasa sivil yang lain di mana jumlah yang dituntut atau dipertikai itu tidak melebihi RM250,000. Jika jumlah yang dipertikaikan melebihi had bidang kuasa tetapi pihak-pihak terlibat telah membuat persetujuan secara bertulis bahawa Mahkamah Session ni mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan kes itu, maka Mahkamah Session mempunyai bidang kuasa membicarakannya walaupun jumlah yang dituntut melebihi had bidang kuasanya. Persetujuan hendaklah difailkan dalam Mahkamah Session dan apabila difailkan, pihak-pihak tersebut hendaklah tertakluk kepada bidang kuasa Mahkamah Session. Tuntutan balas, counterclaims dan perpindahan kes. Menurut Seksyen 66(1) Akta Mahkamah Rendah 1948, jika ada tuntutan balas yang melebihi bidang kuasa Mahkamah Session, ia tidak akan menjejas kekompetenan Mahkamah Session dari membicarakan kes tersebut, tetapi ia boleh memberi award yang melebihi bidang kuasanya untuk tuntutan balas pihak defendant.
Dalam kes seperti ini, Mahkamah Tinggi boleh, jika difikirkan, patut ada permohonan pihak-pihak yang terlibat memerintahkan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi dan tindakan itu dimasukkan ke dalam buku tindakan atau daftaran sivil Mahkamah Tinggi dan diselenggarakan oleh seolah-olah tindakan itu telah dimulakan di Mahkamah Tinggi. Apabila seorang plaintiff telah melepaskan tuntutannya kerana hendak membawa kes ke Mahkamah Session, maka dia tidak boleh kemudiannya menuntutnya semula. Atau ini juga menghalang suatu tindakan guaman itu dipecahkan dan hanya satu tindakan sahaja yang boleh diambil terhadap defendant yang sama. Mahkamah Session tidak mempunyai bidang kuasa mengenai perkara-perkara berikut. Antaranya, A. Harta tak alih kecuali seperti mana yang diperuntukkan oleh Seksyen 70 dan 71. B. Pelaksanaan spesifik atau pembatalan kontrak. C. Injaksi. D. Pembatalan atau pembetulan surat cara. E. Menguatkuasakan suatu amanah. F. Akuan. G. Dekri penetapan kecuali interpreter di bawah Seksyen 73. H. Pengeluaran atau pembatalan pemberian perwakilan atau pentadbiran harta pusaka. I. Persoalan kesah tarafan. J. Mengenai penjagaan atau jagaan anak. Dan yang terakhir K. Kesahihan atau pembubaran perkahwinan. Oleh kerana Seksyen 69 menyebut tentang Seksyen 70 dan 71 adalah lebih baik ia diterangkan dengan lebih lanjut. Seksyen 20(1) menyatakan bahawa Mahkamah Session boleh mendengar dan memutuskan kes untuk mendapat balik harta tak alih dan mengeluarkan perintah kepada pegawai mahkamah untuk memberikan plaintiff hak milikan harta itu. Seksyen 70(2) menyatakan bahawa Mahkamah Session boleh memasukkan tuntutan tambahan seperti sewa atau harta perantaraan dan ganti rugi yang sepatutnya didapati oleh plaintiff, tetapi kerana defendant enggan menyerahkan hak milikan atau menentang hak milikan itu, maka plaintiff berhak terhadapnya dan apa-apa ganti rugi yang timbul kerana pelanggaran apa-apa wa'ad, covenant, syarat atau persetujuan mengenai premis itu. Menurut Seksyen 72, Mahkamah Session boleh mengeluarkan writ atau waran distress bagi sewaan. Mahkamah Session mempunyai kuasa untuk memberi relief dengan cara interpreter dan untuk memerintahkan jualan mana-mana harta yang tertakluk kepada prosiding interpreter itu, iaitu A. Jika pegawai Mahkamah Session yang dipertanggungjawabkan dengan pelaksanaan apa-apa writ, waran atau perintah mahkamah dan tuntutan dibuat ke atas mana-mana wang harta alih yang diambil atau dicadang ambil dalam pelaksanaan writ, waran atau perintah itu. B. Jika orang yang meminta relief itu bertanggungan bagi apa-apa hutang, wang atau lain-lain harta alih yang jumlahnya tidak melebihi RM250,000 yang dia telah atau dijangkakan didakwa oleh dua atau lebih pihak yang membuat tuntutan yang bertentangan. Kuasa-kuasa tambahan Mahkamah Magistrat dan Seksyen diperturunkan dalam jadual ketiga Akta ini. Antara peruntukan di dalam jadual ketiga ialah terdapat beberapa, iaitu yang pertama, judi catah dalam prosiding bergandaan. Judi catah bermaksud perkara yang telah dibicarakan atau diselesaikan jika perkara adalah
setuju dicatat di antara pihak-pihak atau jika prosiding bergandaan, maka Mahkamah Session hendaklah menolak atau menggantung prosiding. Yang kedua, penggantungan prosiding. Boleh menggantung prosiding kecuali yang telah dimulakan dalam daerah seperti yang disenaraikan. Prosiding boleh dipindahkan ke mahkamah yang ada bidang kuasa penyelaras. Yang ketiga, penyampai luar bidang kuasa. Di luar Malaysia, Brunei atau Singapura atau dengan kebenaran mahkamah tinggi di tempat-tempat lain. Yang keempat, penyampaian. Proses di mana-mana mahkamah. Yang kelima, pembelaan tolakan. 1. Kuasa membenarkan suatu pembelaan tolakan di mana-mana mahkamah jika pembelaan itu akan dibenarkan di Mahkamah Tinggi di England. 2. Jika apa-apa tindakan penolakan atau tuntutan balas dibuktikan sebagai pembelaan terhadap penting, mahkamah boleh, jika baki adalah memihak kepada defendant, memberi penghakiman kepada defendant atau selain darinya memberi penghakiman supaya defendant diberikan apa-apa relief sebagaimana yang dia berhak bergantung kepada merit kes itu dengan syarat itu tidak melebihi bidang kuasa mahkamah. Yang seterusnya, keenam, kuasa untuk memerintahkan penzahiran fakta atau dokumen. Yang ketujuh, proses memaksa kehadiran. 1. Waran tangkap atau saman dan mengkehendaki memberi sekuriti. 2. Jika mahkamah ingkar, boleh memerintahkan orang itu dipenjarakan bagi tempoh tidak melebihi 6 bulan. 3. Tidak boleh paksa orang yang dikecualikan oleh undang-undang berterusan. 4. Memerintah orang yang dalam penjara dibawa ke hadapan mahkamah. Yang ke-8, pemenjaraan. Orang-orang berikut boleh dipenjarakan tidak lebih dari 6 bulan. 1. Orang yang sengaja tidak menurut atau tidak mematuhi apa-apa perintah mahkamah. 2. Yang bertujuan mengecewakan tujuan-tujuan keadilan atau menghalang atau melengahkan penyempurnaan sesuatu penghakiman atau perintah yang dijatuhkan. Yang ketiga, lari atau cuba lari dari bidang kuasa. Yang keempat, melupuskan atau cuba melupuskan harta. Seterusnya, kesembilan iaitu tahanan sebelum penghakiman. Seseorang yang ditahan di bawah perenggan 6, hartanya boleh ditahan atau dijual. Kemudian, yang ke-10, penyampaian proses di luar Malaysia. Yang ke-11, orang miskin. Kuasa membenarkan mana-mana orang menyaman dan bersaman sebagai orang miskin dan menarik balik kebenaran itu mengikut kaedah mahkamah. Yang ke-12 iaitu kos. Budi bicara mahkamah menentukannya. Yang ke-13, pelaksanaan. 1. Melaksanakan penghakiman boleh pecah masuk ke mana-mana rumah atau premis lain yang berkepung dengan menggunakan kekerasan dan juga dengan yang cara sama bagi peti besi, almari dan yang lain. 2. Kuasa memeriksa mana-mana orang mengenai hartanya atau harta mana-mana orang lain. 3. Kuasa membantu mahkamah lain melaksanakan penghakiman. 4. Kuasa berhubungan pelaksanaan penghakiman atau tahanan harta sebelum penghakiman. Mengeawardkan ganti rugi atau pampasan yang terbit dari penghakiman atau penahanan walaupun jumlahnya melebihi jumlah kekompetenan mahkamah sebagaimana yang dinyatakan dalam Seksyen 65, 90 dan 92. 5. Mahkamah Agama Islam termasuk Mahkamah Syariah, Mahkamah Mufti, Mahkamah Kadi Besar dan Kadi. Undang-undang yang terpakai ialah Undang-Undang Syariah dan Adat lagi. B. Mahkamah Syariah dalam wilayah persekutuan
Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor atau Terengganu boleh melaksanakan apa-apa perintah penghakiman jika jumlah tidak lebih dari RM5,000 dan walaupun ini mungkin melebihi had kewangan kuasa mahkamah itu. Mahkamah Mufti yang diketuai oleh MKP di wilayah Persekutuan Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor atau Terengganu boleh menyempurnakan apa-apa perintah penghakiman jika amount atau jumlah tidak lebih dari RM5,000. Dan yang terakhir, ke-14, penghinaan mahkamah. Mengambil tahu apa-apa penghinaan mahkamah dan memberikan hukumannya seperti berikut. A. Jika menghina mahkamah session, dendanya ialah RM300 atau penjara 6 minggu. B. Jika mahkamah majistret kelas pertama, dendanya ialah RM150 atau penjara 3 minggu. C. Majistret kelas kedua, dendanya ialah RM50 atau penjara 1 minggu. Jika penghinaan boleh dibawahkan kesesaan mahkamah, bolehlah mengambil tahu akannya dan menggunakan suatu pendakwaan. Kesimpulannya, sistem kehakiman ini amat penting bagi menjamin dan mengukuhkan kedaulatan negara. Selain itu, Undang-Undang Malaysia perlu dititik beratkan untuk membanteras kes-kes jenayah supaya rakyat di Malaysia dapat menjalankan kehidupan yang harmoni. Sekian, terima kasih.